Kita buka tazkirah pada petang ini dengan sama-sama baca kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'in wa nastahdi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang mati fadil Tuan Imam kita, tak lupa juga fadil Tuan Bilal, kemudian jawatan kuasa masjid, seluruhnya sidang jamaah muslimin muslimat rahimahullah taala. Insyaallah alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia rahmat kepada Allah. Kita dapat bersama sekali lagi pada petang ini untuk kita sambung sikit lagi tazkirah daripada kitab At-Tazkirah fi Ahwalil Mauta wa Umuril Akhirah, peringatan pada menyatakan kelakuan orang yang telah mati dan urusan-urusan akhirat. Baik, insya-Allah. Kita sama sikit lagi tentang bab hari itu. Bab pada menyatakan sambutan ruh-ruh pada langit. Maja'a fi talaqi arwah fis sama. Bab pada menyatakan datangnya ruh ke langit, kemudian disambut oleh ruh lain yang terdapat di langit. Kemudian pertanyaan mereka kepada ahli bumi dan menyatakan pula tentang amalan-amalan yang ditunjukkan, amalan-amalan orang yang masih hidup ditunjukkan kepada orang-orang yang telah mati. Sama sekali lagi, wa babu minhu, satu bab daripadanya juga, an Aisyah radhiyallahu taala anha, daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al mayyitu yu'zina fi qabrihi ma yu'zihi fil baitihi. Maksudnya mayat itu disakiti sesuatu yang menyakiti ia akannya di dalam rumahnya. Mayat itu disakiti akannya dalam kuburnya, akan barang yang menyakiti akannya di dalam rumahnya lah. Ini nak menyatakan pada kita bahawa kalau seandainya ada ahli keluarga kita yang masih hidup, yang melakukan perkara-perkara keji, perkara-perkara dosa dan maksiat, dianya memberi kesan kepada ruh-ruh saudara mara kita yang telah pun meninggal dunia. Oleh itu naklah kita membuat kelakuan-kelakuan yang baik, sifat-sifat dan juga perangai-perangai yang baik, supaya kita tidak menyakiti akan ruh-ruh keluarga kita, kedua bapa kita dan sebagainya yang telah pun meninggal dunia. Baik, kila dikatakan orang yazuzu ayakunan mayyit yablughu minal afalil ahyah wa aqwalihim ma yuzihi fi qabrihi bilatifatin yuhaddisuha Allahu lahum. Haruslah bahawa adalah mayat itu mendengar daripada segala afalul ahya, segala perbuatan-perbuatan orang yang masih hidup, wa aqwalihim, dan juga segala perkataan mereka, ma yuzihi fi qabrihi, sesuatu benda yang boleh menyakiti ia akan mayat itu di dalam kuburnya, bilatifatin, dengan firasat, yuhaddisuhallahu lahum, dengan firasat yang dikhabarkan atau menceritakan akan dia oleh Allah Subhanahu wa taala, lahum, bagi mereka itu, ataupun malaikat-malaikat yang menyampaikan kepadanya, min malakal yablughu, daripada malaikat-malaikat yang menyampaikan benda itu kepada orang yang telah mati, au alamatan au dalilan,
au ma sya'abi, ataupun sesuatu tanda yang membawa kepada khabaran itu kepada roh yang telah mati, ataupun sesuatu dalil, au ma Allah, ataupun suatu benda yang dikenaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Wa huwa qadiru ala ma yasha, kerana Allah taala itu maha berkuasa di atas segala sesuatu. Jadi sebagaimana orang yang masih hidup, ada masanya kadang-kadang termimpilah. Kita masih hidup ni kadang-kadang termimpi sesuatu perkara yang berlaku kepada roh ahli keluarga kita tu yang telah pun meninggal dunia, sama ada mereka itu mendapat kesenangan, penderitaan di alam kubur. Begitu juga dengan roh-roh yang terdapat di alam kubur. Jadi mereka juga mendapat kabar berita daripada sama ada pada malaikat ataupun orang-orang yang telah mati yang sebelum daripada kita, yang mana roh mereka itu akan bertemu dengan roh orang-orang yang telah pun meninggal dunia. Masya-Allah. Oleh itu naklah kita akhlak dengan akhlak yang baik, insya-Allah. Baik, kemudian qala ulamauna, kemudian riwayat daripada Al-Urwah, qala waqa'a rajulun fi 'aliyin inda Umar ibn Khattab. Diriwayatkan daripada Urwah, berkata ia waqa'a rajulun fi 'aliyin inda Umar ibn Khattab. Maknanya memburuk-buruk seorang laki-laki ke atas Sayyidina Ali di sisi Umar ibn Khattab. Faqala la Umar, maka Umar pun berkata kepada lelaki tersebut, malaka qabhukallah laqad uzita Rasulullah SAW fi qabrihi. Maksudnya, kenapa kamu ini? Semoga Allah Ta'ala akan memburukkan diri kamu. Sungguh kamu telah menyakiti akan Rasulullah SAW yang terdapat dalam kubur Rasulullah SAW. Ini nak ceritakan kepada kita bahawa ada seorang lelaki yang mengumpat ataupun mencaci Sayyidina Ali karramallahu wajhah di ketika itu dia bersama dengan Sayyidina Umar. Jadi Umar pun kata menteplak ataupun menegur lelaki tersebut supaya jangan bercakap benda-benda yang buruk terhadap Sayyidina Ali. Kenapa kamu sebenarnya tak tahu apa yang berlaku sebenarnya? Tentu ingatlah peristiwa yang berlaku pada Sayyidina Ali dan juga Muawiyah bin Abu Sufyan yang berlaku perangan di antara dua sahabat Rasulullah SAW ini. Jadi Umar pun berkata kepada lelaki tersebut, kenapa kamu bersikap begini? Kenapa kamu cakap benda yang tak elok kepada Sayyidina Ali? Sesungguhnya bila kamu cakap benda yang tak elok, laqad uzita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh kamu menyakiti akan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana apa? Kerana Sayyidina Ali itu merupakan menantu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerana dia berkahwin dengan Siti Fatimah. Jadi tak sepatutnya kamu bercakap benda-benda tidak elok terhadap menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa fi hadis dan sawit dalam satu hadis tuan, annahu naha an sabbi amwat wa zahru min an fi'lin ma kana yasuhum fi hayatihim. Dan bahawa sesungguhnya ditegah seseorang itu daripada mencaci orang-orang yang telah mati, dan juga melarang seseorang itu daripada melakukan sesuatu perkara yang boleh menyakiti orang-orang yang telah meninggal dunia. Wa fihi aidan zahrun an uqubil aba wal ummahat ba'da mautiha. Dan di situ juga nak memberikan isyarat kepada kita supaya kita jangan menyakiti akan ibu bapa kita. Yang kita dahaka kepada ibu bapa kita walaupun ibu bapa kita tu dah meninggal dunia dah. Ba'da mautiha, walaupun mereka tu dah meninggal dunia, tetapi disebabkan oleh sikap kita, perangai kita yang tak elok, yang buruk dan sebagainya, jadi dia memberi kesan kepada ibu bapa kita yang telah pun meninggal dunia. Seperti orang ni tak nampak, dia tak tahulah perkara tadi kan. Dia ingat bila mak bapak dia dah meninggal dunia, jadi maknanya bapaknya tak ada beri kesan apa-apa terhadap pelakuan-pelakuan yang buruk, yang tidak senonoh yang dilakukan di dalam dunia tu kan. Baik. Kemudian waqaru ya fi hadisin anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yahdi li sada'iq Khadijah silatun minhu walaha wa birrun, wa idza kana al-fi'lu silatun wa birrun kana didduhu uqubah wa qati'ah.
Diriwayatkan dalam satu hadis, sesungguhnya baginda Rasulullah SAW selalu memberikan hadiah. Kana yahdi li sadaikal Khadijah. Nabi Muhammad SAW selalu memberikan hadiah kepada kawan-kawan Siti Khadijah. Sebagai apa? Sebagai silatun minhu laha wa birun. Sebagai satu cara untuk orang kata menghubungkan silaturahim dengan kawan-kawan Siti Khadijah. Itulah kawan-kawan kepada isteri baginda Rasulullah SAW yang telah pun meninggal dunia. Jadi wa idza kana fa'lu silatun wa birun. Jadi kalau seandainya perbuatan itu tuan boleh menjadikan satu ikatan silaturahim kan terhadap isteri baginda yang telah pun wafat, yang telah meninggal dunia, jadi dia ada kesan terhadap Siti Khadijah. Begitu juga kalau seandainya memutuskan hubungan tadi. Kana didhu ukubah wa qatiyah. Itu juga kalau seandainya sebaliknya tidak menghubungkan silaturahim dengan isi-isi dengan kekawan isi Siti Khadijah ini, sudah tentu dia juga mempunyai kesan terhadap Siti Khadijah. Oleh itu maka Nabi Muhammad SAW mengesyorkan kepada para sahabat supaya menghubungkan silaturahim. Walaupun kadang-kadang yang dah ayah kita, mak kita dah meninggal dunia dah, tapi kita digalakkan supaya menziarahi siapa kawan ayah kita, siapa kawan pada ibu kita yang selalu ayah dan ibu kita itu mengunjungi mereka ketika mereka itu masih hidup. Jadi janganlah kita memutuskan hubungan silaturahim tadi. Tetapi kalau seandainya keadaan tidak mengizinkan kita pergi, itu lainlah. Tapi kalau seandainya keadaan mengizinkan, kita pergilah ziarah mereka. Baik, kemudian wakilah dikatakan orang yazuzu ayakuna makna hadis al-mayyit yuzihi fi qabrihi man kana yuzihi fi badihi iza kana hayyan. Dan haruslah bahawa makna hadis ini kita tukarkan daripada ma kepada man. Dengan kita menyebut lafaz hadisnya al-mayyitu yu'zina fi qabrihi man kana yu'zi. Bukan sebagai lafaz yang di atas dia kata, dalam lafaz di atas dia kata al-mayyitu yu'zi fi qabrihi ma yu'zihi fi badi ma. Jadi kita tukar ma tu kepada man. Jadi mayat itu diseksa akan dia dalam kuburnya, kan, sebagaimana seseorang tadi menyakiti akan dia dalam rumahnya. Iza kana hayyan, sebagaimana waktu dia hidup. Kalau sebagaimana waktu dia hidup, seorang itu kalau ada ahli keluarga kita melakukan suatu perbuatan yang kita tak suka, yang boleh menyakiti hati kita, so begitu juga kalau seandainya kita dah meninggal dunia besok, ada seseorang melakukan satu perbuatan yang tak elok dalam rumah kita, jadi sedikit sebanyak dia akan beri kesan juga terhadap diri kita yang kalau seandainya kita pun telah meninggal dunia. Masya-Allah. Baik, kemudian dan sebut dalam satu riwayat menyatakan bahawa innal malaka yataba'adu minar rajuli indal kazibah yukazzibuha milaini min tinani ma ja'a bihi. Sesungguhnya malaikat itu menjauhkan diri daripada laki-laki ataupun seorang yang melakukan dosa yang mana dia berdusta dengan apa-apa yang dicakap tadi. Dengan jarak 2 mil. Dia kata dengan jarak 2 mil daripada sebab busuknya sesuatu benda yang diucapkan. Sebabkan satu benda yang diucapkan tu, jadi benda tu keji dan dikira busuk pada pandangan malaikat ataupun yang dibawa oleh malaikat, maka sesungguhnya malaikat tadi akan menjauhkan diri pada seseorang tadilah dengan jarak 2 mil dia kata. Sesungguhnya malaikat menjauhkan diri pada mana-mana lelaki ketika dia bercakap bohong, dia berdusta. Yang mana apa yang dia cakap tu memang bohong, tak betul lah. Dengan jarak 2 mil daripada lelaki itu, sebabkan busuknya sesuatu ucapan. Sebabkan buruknya ucapan tadi jadi busuk pada nisbah pada malaikat, jadi malaikat tadi menjauhkan diri daripada seseorang tadilah. Kecuali malaikat-malaikat dan yang kata rakib atib tu lainlah. Ni malaikat-malaikat lain yang biasa ada pada sisi manusia, jadi malaikat itu akan menjauhkan diri daripadanya. Wa kadzalika kullu ma'siyatin lillah tu'zihi malaka muwakkilu bih. Demikian lagi setiap maksiat yang dilakukan oleh manusia, semua malaikat maksiat itu
boleh menyakiti malaikat-malaikat yang diwakilkan untuk kita. Ataupun malaikat hafazah kan, contohnya. Jadi ada malaikat sebenarnya ni, sampai kita ni banyak malaikat. Jadi malaikat-malaikat tadi, mereka itu akan menjauhkan diri daripada seseorang tadi. Kalau seandainya seorang tadi bercakap bohong, cakap dusta, kata ataupun mengumpat, cakap benda-benda keji dan sebagainya yang tidak sesuai. Kalau seandainya kalau kita mendengar perkara tersebut. Habis tentang bab tadi. Kemudian kita masuk bab yang baru pula. Bab yang seterusnya, babun fi sya'ni ruh wa aina tasiru hina tahruju min jasad. Bab pada menyatakan kelakuan roh dan di mana dia pergi ketika dikeluarkan daripada tubuh badan manusia. Qala Abu Hasan Al-Qasibi, telah berkata Abu Hasan Al-Qasibi, as-sahih minal mazhab. Bermula pendapat yang sahih di sisi imam mazhab, wallazi alaihi ahlu sunnah, dan juga sesuatu benda yang dipegangi akan dia oleh golongan ahlu sunnah wal jamaah, menyatakan bahawa annaha turfi'uha al-malaikah hatta tuwaffiyaha baina yadillahi ta'ala. Sesungguhnya roh itu tuan-tuan, diangkat akan roh tadi oleh para malaikat sehingga dibawa di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Sesungguhnya roh yang apabila dicabut roh itu daripada jasad seseorang manusia, kemudian malaikat akan membawa roh tadi sehingga dibawa di hadapan baina yadillah, di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Fayas'aluha, lalu ditanya akan roh tadi. Fa in kanat min ahli sa'adah, maka seandainya roh itu daripada golongan ahli sa'adah, orang-orang bahagia, qala lahum, lalu dikatakan kepada roh itu, siru biha, berjalanlah oleh kamu dengannya, kemudian dan perlihatkan oleh kamu akan dia. Jadi Allah Ta'ala berkata pada malaikat, dia kata bawa dia berjalan, siru, bawa berjalan, kemudian perlihatkan kepadanya maq'aduha minal jannah, akan tempatnya dalam syurga. Bawa dia, tunjukkan tempatnya dalam syurga, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Fayasiru bihi fil jannah ala qadrin ma yaksirul mayit. Kemudian lalu roh tadi dibawa berjalan dalam syurga di atas kadar antara dimandikan mayat. Di atas kadar sesuatu yang dimandikan mayat. Mana dalam tempoh orang itu mati sehingga nak mandi tadi, masa itulah, tempoh itulah akan dibawa roh tadi oleh malaikat tadi, dibawa, ditunjukkan tempatnya. Ni tempat kau dalam syurga besok. Kemudian fa iza ghusilal mayyit wa kufina raddat wa adrajat baina kafnihi wa jasadihi. Kemudian apabila mayat tadi dimandikan, kemudian mayat tadi dikafankan, ruddat nasai, roh tadi dikembalikan semula. Roh tadi dikembalikan semula, kemudian dimasukkan baina kafihi, di antara kain kafannya, wa jasadihi, dan juga jasad dia. Dimasukkan antara kain kafannya dengan jasad si mati tadilah. Fa iza humila ala naqsi, kemudian apabila ditanggungkan di atas keranda, apabila ditanggungkan mayat itu dah ke keranda, fa innahu yasmi'u kalaman nas, kemudian dia mendengar akan percakapan manusia. Jadi mayat tadi bila ditanggung atas kerana, maka dia mendengar segala percakapan manusia. Man takallama bi khairin wa man takallama bi syarrin. Orang-orang yang bercakap benda baik dia pun dengar. Orang-orang yang bercakap benda buruk pun dia dengar. Kalau seandainya orang yang hidup ni mengumpat diri dia pun mendengar ucapan-ucapan tersebut. Kemudian fa iza wasala ila qabrihi, kemudian apabila dibawa mayat tadi ke kubur, kemudian disemayangkan atasnya, ruddat fihi ruh, maka dikembalikan roh tadi, kemudian didudukkan roh tadi di dalam jasadnya. Wa aqada zaruh wa jasadi. Kemudian dimasukkan roh tadi ke dalam jasad dia. Kemudian wadahala ali malakani, kemudian masuklah atasnya dua malaikat. Dua malaikat yang akan menguji dia, menguji akan si roh tadi ataupun orang telah meninggal tersebut. Kemudian berkatalah Umar an Ammar bin Dinar, berkatalah Ammar bin Dinar, qala, berkata ia, ma min mayit yamutu illa ruhahu fi yadin malakin. Tiada mati seseorang yang telah mati kecuali rohnya berada di tangan malaikat. Tidak mati seorang itu kecuali rohnya akan berada di tangan malaikat. Yang zuru ila jasadi, melihat dia akan jasadnya. Kaifa yaksilu, bagaimana orang akan memandikan dia, bagaimana orang menguruskan dirinya.
Bagaimana orang memandikan diri dia, mengkafankan diri dia. Wa kaifa yukunu, bagaimana orang mengkafankan diri dia. Wa kaifa yamshi bi, dan bagaimana dia akan dibawa nanti. Wa yajlisu fi bihi, kemudian didudukkan dia pada kubur dia. Kemudian roh tadi pun didudukkan pada kubur dia. Ini ada satu riwayatlah, riwayat daripada Ammar bin Dinam. Jadi mana-mana roh orang telah meninggal dunia tadi, maka roh tadi akan diambil oleh malaikat pada tangannya, kan? Kemudian dia melihat akan jasadnya, bagaimana jasadnya diurus oleh orang ramai, bagaimana dimandikan, kemudian bagaimana jasadnya dikafankan, kemudian bagaimana dibawa pergi nanti, bawa ke kubur, wa yajlisu fi qabri, kemudian dia dudukkan di kubur dia. Kemudian tuan-tuan dan puan, waqala Abu Hamid fi kitabin Kashfu Ulumil Akhirah. Kemudian berkata pula Abu Hamid dalam kitab Kashfu Ulumil Akhirah, menyingkap segala ilmu-ilmu berkenaan akhirat. Dia kata fa iza qubidal malak an-nafsu sa'idah tanawuluha malakani hasnul wajah. Apabila seseorang itu dikabat akan rohnya, ditarik oleh rohnya oleh malaikat, dan dia ni termasuk dalam golongan ahli sa'adah, golongan yang baik, tanawuluha malakani, maka mencapai akan roh tadi dua malaikat, yang mana muka malaikat itu sebagus-bagus wajah, kata husnul wajah. Jadi mana malaikat yang mencabut roh tu dengan rupa yang sangat cantik, rupa yang sangat molek, husnul wujuh, kata. Kemudian wa alaihima aswadul hasanah, kemudian pada dua malaikat itu tadi pula terdapatnya pakaian-pakaian yang cantik. Mereka membawa pakaian-pakaian cantik. Walahuma rahatut thayyibah, kemudian ruh tadi, kemudian malaikat itu pula punya bau yang sangat wangi. Sangat wangi malaikat tadi. Kemudian wa yalfidunaha min harin jannah. Kemudian lalu dia membungkus, malaikat tadi membungkus akan ruh tadi daripada kain sutera, daripada sutera syurga, daripada kain-kain sutera syurga. Wahia ala qadri nahlah, yang mana panjang kain sutera syurga itu panjangnya ialah sekadar satu pokok kurma, sepanjang pokok kurma lah. Dia punya kain sutera tu, dia punya panjangnya dan ukuran satu pokok kurma. Kemudian si mayat tadi pula, kan, akannya itu tidak di syahsun insaniyun ma fuqida min aqli. Jadi mayat itu pula masa itu dalam keadaan dia ni akannya masih ada lagi, tidak dihilangkan. Ma fuqida min, akannya tidak dihilangkan. Kemudian wala min ilmihi, dan tidak dihilangkan segala ilmu-ilmu dia yang diusahakan ataupun dibeli ketika di dunia, lahu bidal akhirah. Wa ya'rudu biha ila hawa, kemudian lalu roh tadi tuan-tuan dibawa naik ke langit. Roh tadi dibawa naik ke langit. Fala yazuzu yamuru bi imamin salifah wa quruna khaliyah. Kemudian senantiasa roh tadi akan lalu, roh tadi akan lalu di hadapan bi umamis salifah, dengan umat-umat terdahulu. Maknanya roh-roh telah mati dahulu, kan, akan melihat roh dia. Semuanya akan berbaris berkumpul untuk melihat roh tadi yang baru saja dibawa oleh para malaikat tadi, untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian begitu juga dengan kurun-kurun yang sebelumnya. Fala yazuzu yamurru bi umamis salifah wa qurumul khaliyah ka amsalil jaradil muntashirah. Diumpamakan seperti belalang-belalang yang orang kata yang bertebaran. Yang mana roh-roh yang orang kata yang menyambut kedatangan tadi, kedatangan roh yang baru ini. Jadi roh itu diumpamakan seperti belalang-belalang yang bertaburan. Banyaknya jumlah roh-roh yang terdapat masa itu. Hatta yantahi ila samai dunia, sehinggalah sampai kepada langit yang dunia. Hatta yantahi ila samai dunia, sehinggalah roh tadi sampai pada langit yang pertama. Kemudian apabila sampai pada langit yang pertama, maka malaikat tadi akan mengetuk pintu langit. Fayaqra'ul alim albab, kemudian mengetuklah orang kata malaikat tadi yang membawa roh tadi akan pintu langit. Fayuqalu lil amin, maka lalu dikatakan kepada orang yang malaikat yang bernama Amin, amanah tadi, man anta siapa? Mana malaikat yang menjaga pintu tu bertanya dengan malaikat yang datang membawa roh tadi, maka dia kata man anta, siapa kamu ni? Yaqulu, lalu berkatalah malaikat yang membawa roh tadi, ana silsail,
ana Silsail, aku bernama malaikat Silsail nama dia. Wa hadza fulan ma'i bi ahsan asma'ihi wa hibbuha ilai. Dan bersama aku ini roh si fulan dengan sebagus-bagus nama. Bersama aku ni ada satu roh ni aku bawa ni yang telah kami cabut, yang kami bawa daripada dunia, dan roh ini adalah sebagus-bagus nama. Wa ahsanu asma'ihi wa hibbuha ilahi, dan sekasih-kasih manusia kepadanya. Jadi manusia semua kasih pada dia, manusia semua sayang pada dia. Macam tu. Lalu berkatalah malaikat yang menjaga pintu, ni'ma rajulu kana fulan. Ni'ma rajulu kana fulan. Sebaik-baik lelaki inilah si fulan. Jadi mana malaikat tu memuji dia. Memuji akan roh yang baru datang yang dibawa oleh malaikat tadi. Wa kana aqidatuhu ghairu syak. Dan adalah akidahnya itu tidak diragukan lagi. Wa summa yantahi ila sama'il sanisah. Dan adalah akidah roh yang baru dibawa naik tadi, dia akidahnya akidah yang baik, akidah yang bagus, tidak diragukan, ghairu syak, tidak diragukan akidahnya. Jadi kemungkinan masalah dia akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi diterima akan rohnya. Kemudian summa yantahi ila sama'i sanisah, kemudian sampai pada langit yang kedua. Wallahu alam. Sampai situlah, panjang lagi cerita Ustaz. Tapi lagi insya-Allah akan datang kita sambung lagi, mana kita baru berada di langit yang pertama, belum langit kedua lagi insya-Allah. Sekadar itulah tuan-tuan perbincangan kita pada petang ni, kerana masih terhad. Kita mudah-mudahan dengan sedikit perbincangan Allah akan dapat melembutkan hati kita, yang kasar, yang keras dan sebagainya, untuk sama-sama meningkatkan ibadah, kekuatan kita, menyampaikan diri kita insya-Allah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'a wa yaqina al-sariqa ma'lam taqabbala wa rizqan halalan mubarakatan katsira wa siyan nabatan alim. Nawalana qulubana bi nuri ma'rifataka wa ta'ala al-talifin. Allahumma faqina fi din, Allahumma faqina fi din. Allahumma ja'al hadza jam'al marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Qabbalallahu.